Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mahadirin Haji Ahmad selaku pensyarah kursus Undang-Undang Pekerjaan AH32403 dan rakan-rakan seperjuangan saya. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Nur Hafizah binti Hadin, Muhammad Syamim Izami bin Muhammad Ali, dan Amiza binti Zakaria. Kami memilih tajuk kuliah 9 iaitu berkenaan dengan salah laku dan tindakan disiplin. Awards yang kami pilih ialah kes di antara Muhammad Saleh bin Razak dan Inta Bina Sendirian Berhad. Nombor awards ialah 375 tahun 2023, yang mana kes ini berkenaan dengan pembuangan kerja atas sebab salah laku disiplin di tempat kerja. Saya Hamiza binti Zakaria akan membentangkan sedikit pengenalan berkaitan kes ini, di mana secara lazimnya salah laku pekerja bermaksud apa-apa perbuatan yang melanggar terma-terma, tersurat ataupun tersirat sesuatu kontrak perkhidmatan secara khususnya, ataupun secara mudahnya seseorang pekerja dikatakan telah melakukan salah laku apabila pekerja tersebut didapati melanggar mana-mana peraturan sama ada tersirat atau tersurat yang telah ditetapkan oleh majikannya. Ia boleh terdiri daripada kesalahan yang berat seperti kesalahan jenayah sehinggalah kepada kesalahan yang kecil seperti hadir lewat 5 minit ke tempat kerja menurut Kaedah 2005. Menurut International Law Book Service 2012 pula, walaupun Akta Kerja 1955 tidak menjelaskan secara khusus tentang jenis-jenis salah laku pekerja, namun peruntukan di dalam Seksyen 14-1 membolehkan majikan untuk mengambil tindakan disiplin ke atas pekerja tersebut. Ini kerana pengurusan pekerja di organisasi turut meliputi pengurusan disiplin pekerja. Oleh itu, majikan mempunyai bidang kuasa untuk menentukan peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi oleh para pekerja bagi memastikan kelancaran operasi organisasi tersebut. Takrifan salah laku turut boleh dirujuk di dalam kes Syarikat Kenderaan Melayu Kelantan 9 Berhad melawan Transport Workers Union, di mana Mahkamah Tinggi telah menjelaskan maksud salah laku ialah conduct so seriously in breach of the accepted practice that by standard of fairness and justice, the employee shall not be bound to continue the employment. Antara contoh salah laku ialah cuai ketika menjalankan tugas, ponteng kerja, lewat hadir ke tempat kerja, mabuk di tempat kerja, mencuri wang syarikat, menyalahgunakan harta syarikat dan sebagainya. Seterusnya, ini merupakan ringkasan kes awards yang telah kami ambil, iaitu kes ini merupakan kes berhubung dengan pembuangan kerja Muhammad Saleh bin Razak, iaitu pihak yang menuntut oleh syarikat Inta Bina Sendirian Berhad pada 6 Februari 2021, di mana penuntut telah menyatakan bahawa beliau telah dipecat tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak adil. Namun, berdasarkan hasil siasatan dan bukti, penuntut telah didapati bersalah kerana terlibat dalam kes salah laku dan masalah disiplin. Sepanjang perkhidmatan, yang menuntut telah diberikan beberapa kali amaran lisan berhubung isu kehadiran ke tempat kerja dan tingkah laku yang tidak baik. Hasil siasatan juga telah mendapati bahawa yang menuntut pernah terlibat dalam beberapa kes salah laku seperti penyalahgunaan kenderaan, pengabaian waktu bekerja atas urusan peribadi dan terlibat di dalam aktiviti menjual barang-barang lumpur syarikat dan beberapa kes salah laku yang lain. Oleh itu, berpandukan hasil keputusan siasatan dalaman, perkhidmatan yang menuntut telah ditamatkan dengan serta-merta dan berdasarkan bukti serta keterangan semua pihak, Mahkamah telah memutuskan bahawa tindakan pihak syarikat untuk menamatkan perkhidmatan yang menuntut adalah dilakukan di atas sebab dan alasan yang adil. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan juga Dr. Mahadirin. Okey, baiklah, saya Muhammad Syamim Izami bin Muhammad Ali. Di sini saya akan membentangkan di mana part bahagian fakta dan penghujaan, di mana award yang telah kami pilih ini kami telah kenal pasti bahawa pihak penuntut telah melakukan kesalahan, di mana kesalahan yang pertama pihak penuntut melakukan adalah penyalahgunaan kenderaan syarikat motor lori, iaitu pihak penuntut sendiri telah mengakui bahawa beliau telah menggunakan kenderaan syarikat ke tempat-tempat tertentu yang bukan dalam lingkungan aktiviti pekerjaan harian beliau, di mana pihak syarikat juga telah berjaya menunjukkan bukti bahawa
Pihak syarikat berjaya mengesan perbuatan itu kerana motor lori yang telah digunakan oleh pihak penuntut telah dipasang GPS device. Yang kedua adalah pihak penuntut telah melakukan kesalahan dari segi melakukan pelanggaran polisi pihak syarikat, di mana pihak syarikat telah mendapati bahawa pihak penuntut ini telah didapati melakukan aktiviti menjual barang-barang lupus iaitu milik syarikat, di mana sudah jelas ini adalah salah satu pelanggaran polisi pihak syarikat, di mana untuk mengambil bahan lupus yang terdapat di mana-mana kawasan milik syarikat tanpa kebenaran pihak syarikat untuk tujuan dijual bagi mendapatkan hasil adalah salah satu berbentuk kesalahan. Dan yang seterusnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh pihak penuntut adalah seorang yang tidak berwatakan baik sebagai seorang pekerja, di mana pihak penuntut telah dikenal pasti bahawa gagal menghormati tugas-tugas yang dilakukan oleh rakan setugas, bererti tidak mematuhi dan menghormati arahan yang telah diberikan oleh majikan, di mana pihak menuntut sebenarnya telah gagal mematuhi jadual kehadiran yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Teguran-teguran yang telah diberikan menunjukkan bahawa yang menuntut sebenarnya telah sedar dan mendapat pemakluman daripada pihak syarikat bahawa beliau melakukan pelanggaran terhadap peraturan syarikat, tetapi beliau menganggap dahsyat tentang perkara ini. Baiklah, seterusnya pada bahagian penghakiman, di mana peranan mahkamah perusahaan di dalam menangani kes-kes pembuangan kerja di dalam rujukan di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 antara lain adalah untuk memastikan sama ada proses pembuangan tersebut dilakukan atas sebab atau alasan yang adil, di mana menurut Ayat Durai 2004 beliau telah menyatakan bahawa seorang pekerja boleh mendapatkan remedi di bawah Seksyen 20 hanya jika telah diberhentikan kerja. Tidak ada pertikaian bahawa pihak yang menuntut telah dibuang kerja oleh syarikat. Mahkamah di sini akan melakukan siasatan sama ada pemecatan itu atas sebab dan alasan yang adil. Tanggungjawab untuk membuktikan kewujudan yang sama dikenakan kepada majikan. Tanggungjawab atau beban pembuktian ke atas syarikat adalah berdasarkan piawaian imbangan kebarangkalian. Yang seterusnya adalah pihak penghakiman telah mendapati bahawa di dalam award ini, di dalam kes ini, pihak kehakiman mendapati bahawa yang menuntut gagal melalui memberikan soalan balas kepada saksi-saksi pihak syarikat untuk menimbulkan suatu keraguan bahawa tindakan penamatan ini telah dilakukan atas sebab atau alasan yang tidak adil, di mana pihak mahkamah ini memutuskan bahawa pihak syarikat berjaya membuktikan bahawa tindakan penamatan perkhidmatan yang menuntut telah dilakukan atas sebab dan alasan yang adil, di mana pihak syarikat mempunyai budi bicara di dalam menentukan kesalahan yang dilakukan yang boleh menjejaskan keharmonian di tempat kerja serta tindakan yang sewajarnya yang berpandukan kepada peraturan yang sedia ada. Seterusnya, saya akan membincangkan berkenaan dengan keputusan kes tersebut. Berdasarkan perbicaraan kes yang mana kes ini telah selesai dibicarakan pada 12 bulan 9 2022, di mana kegagalan yang menuntut di dalam tuntutan ini adalah kegagalan beliau sama ada melalui pleading atau soalan balas kepada saksi-saksi pihak syarikat untuk menimbulkan suatu keraguan bahawa tindakan penamatan ini telah dilakukan dengan sebab atau alasan yang tidak adil. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan adalah bertentangan dengan polisi yang sedia ada yang digunapakai oleh pihak syarikat, khususnya yang terkandung di dalam Companies Employees Handbook. Seterusnya, pihak syarikat mempunyai mandat dan budi bicara di dalam menentukan kesalahan yang dilakukan yang boleh menjejaskan keharmonian di tempat kerja serta tindakan yang sewajarnya yang berpandukan kepada peraturan yang sedia ada. Secara ringkasnya, bagi keputusan kes ini, yang mana setelah mengambil kira semua keterangan dan pujahan bertulis serta mendekati peruntukan di bawah Seksyen 30/5 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 untuk bertindak mengikut equity, hati nurani dan merit tanpa memikirkan kepada
perkara-perkara teknikal dan berbentuk undang-undang. Mahkamah ini memutuskan bahawa pihak syarikat berjaya membuktikan bahawa tindakan penamatan perkhidmatan yang menuntut telah dilakukan atas sebab dan alasan yang adil. Oleh hal yang demikian, mahkamah menolak tuntutan bagi pihak yang menuntut dan yang menuntut dibuang kerja atas sebab salah laku di tempat kerja yang disertakan dengan bukti dan saksi oleh pihak syarikat. Seterusnya, saya akan membincangkan berkenaan respon atau pendapat, kritikan atau saranan berkenaan kes tersebut. Berdasarkan kes di antara Muhammad Saleh bin Razak dan Inta Bina Sendirian Berhad ini, yang mana pihak syarikat memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan atau membuat pembuangan kerja terhadap Muhammad Saleh bin Razak atas sebab salah laku yang dibuat di tempat kerja. Yang mana pada pendapat saya, ianya sememangnya wajar dilakukan dan diambil tindakan disiplin terhadap Muhammad Saleh bin Razak kerana telah melakukan salah laku di tempat kerja seperti isu kehadiran ke tempat kerja, tingkah laku yang kurang baik, mengeluarkan kata-kata kesat dan berkauman, penyalahgunaan kenderaan syarikat, menjual barang-barang lupus syarikat dan kegagalan mematuhi dan menghormati arahan majikan. Sekiranya perkara ini tidak diambil tindakan oleh pihak syarikat, ianya akan menjejaskan kualiti pengeluaran, prestasi dan produktiviti organisasi semakin merosot, menjejaskan imej syarikat dan juga menjejaskan suasana harmoni di tempat kerja disebabkan tingkah laku yang kurang baik di tempat kerja. Sebagai contoh, berdasarkan penulisan yang ditulis oleh Eliza Rohayi anak Aco 2015 yang bertajuk Pengalaman Penyelia dalam Pengurusan Pekerja Datang Lewat ke Tempat Kerja, Kajian dalam Sektor Perindustrian, yang menyatakan bahawa datang lewat ke tempat kerja merupakan isu masalah disiplin yang besar dan membebankan kepada pihak organisasi. Namun demikian, sekiranya masalah ini tidak diuruskan secara sistematik, masalah pekerja datang lewat ke tempat kerja akan bertambah. Dalam hal ini, berdasarkan penulisan tersebut, ianya juga menyatakan bahawa sebarang salah laku yang berlaku di tempat kerja yang tidak dibendung, ianya akan memberi impak negatif seperti contoh penulisan yang diberikan itu, yang mana datang lewat ke tempat kerja merupakan masalah disiplin yang besar yang perlu dibendung. Oleh hal yang demikian, keputusan pihak syarikat dalam membuang dan menamatkan perkhidmatan Muhammad Saleh bin Razak adalah tepat sekali. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak syarikat boleh mengambil pekerja lain yang lebih berkemahiran dan berpengalaman dengan memberi latihan yang cukup agar lebih proaktif dalam melakukan tugas. Ianya mampu meningkatkan lagi prestasi dan produktiviti organisasi, meningkatkan imej organisasi, mewujudkan suasana yang harmoni di tempat kerja berbanding mengambil dan meneruskan perkhidmatan Muhammad Saleh bin Razak dalam organisasi yang boleh memberi impak negatif terhadap organisasi atas sebab tingkah laku yang kurang baik, walaupun pihak syarikat telah memberi amaran secara lisan dan satu amaran secara bertulis, tetapi Muhammad Saleh bin Razak tetap melakukan salah laku di tempat kerja. Kesimpulannya, salah laku di tempat kerja adalah tindakan dengan sengaja oleh pekerja-pekerja yang melanggar mana-mana peraturan sama ada tersirat atau tersurat yang telah ditetapkan oleh majikannya. Salah laku yang berlaku di tempat kerja perlu ditangani secara berhemah bagi menjamin keharmonian perusahaan di tempat kerja. Oleh hal yang demikian, pihak mahkamah hendaklah memastikan setiap salah laku yang berlaku di tempat kerja disiasat dengan teliti bagi memastikan tuduhan yang dikenakan terhadap pelaku dapat dibuktikan. Pekerja yang melakukan salah laku ini pula perlu diberikan peluang untuk membela diri dan memberikan keterangan berkaitan tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Menurut Mitchell dan Ambrose 2012, mendapati faktor personal dan faktor persekitaran telah menjadi faktor penyumbang berlakunya kes penyimpangan tingkah laku atau salah laku di tempat kerja. Menurut Mazni, Rozia, Maimunah dan Bahaman 2013 pula, faktor personal merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku menyimpang individu, iaitu faktor demografi seperti umur, jantina dan tahap pendidikan, ciri-ciri personaliti, nilai diri, emosi dan sikap. Faktor persekitaran meliputi faktor organisasi, faktor kumpulan dan juga faktor kerja.
Menurut Chandon Liu 2013 pula, faktor organisasi merujuk kepada faktor situasi yang mempengaruhi seseorang berperilaku menyimpang di tempat kerja seperti budaya organisasi, kepimpinan beretika, keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, kewarganegaraan organisasi, iklim organisasi, dan iklim etika organisasi. Faktor kumpulan pula merujuk kepada faktor yang mempengaruhi individu melakukan tingkah laku menyimpang, kesan interaksinya bersama ahli lain di dalam organisasi. Manakala, faktor kerja merujuk kepada sejauh mana hubungan individu dengan sifat kerja mempengaruhi individu melakukan tingkah laku menyimpang seperti tekanan kerja, kepuasan kerja, keselamatan kerja, sifat kerja, ciri-ciri kerja, dan peluang kerja yang menurut Huiras, Ugen, dan McMorris 2000. Berikut merupakan rujukan yang kami rujuk dan disertakan dengan lampiran.